Minta Yang Berhormat Ipoh Barat menyambung berucap. Ya, terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, semalam saya baru mula untuk berucap dan saya telah mengemukakan satu kes di mana saya terpetik dari apa yang telah dikatakan oleh Justice Raja Azlan Shah masa itu. Itu dalam kes Lok Koi Chun dan Government of Malaysia. Dan ini saya baca perkara yang berkaitan. The Constitution embodied three basic concepts, namely the rule of law, federalism and separation of powers. The Constitution is not a mere collection of pious platitudes. It is a supreme law of the land, embodying three basic concepts. One of them is the individual has certain fundamental rights upon which not even the power of the state may encroach. The second is the distribution of sovereign power between the states and the federation, that the 13 states shall exercise sovereign power in local matters and the nation in matters affecting the country at large. The third is that no single man or body shall exercise complete sovereign power, but that it shall be distributed among the executive, legislative and judicial branches of government, expressed in modern terms that we are government of laws, not of men. Datuk Ketua, sebelum saya mulakan pengujian hari ini, semalam saya telah mengatakan ada 4 orang sebelum yang berhormat telah berhujah sebelum saya. Tapi yang menjadi unik dan luar biasa, dan bukan luar biasa di parlimen ini, adalah di mana bila rang undang-undang ini diserahkan or put on the table of the members of parliament for first reading, itu menjadi satu soalan yang mustahak. Kerana kalau satu rang undang-undang hanya diberi tempoh masa yang sangat minima, tidak masuk akal. Itu nombor satu. Nombor dua, bila ia diberi dengan first reading pada 30 hari bulan Mac, belum 10 hari lagi. Kalau kita masuk kira hari persidang tak sampai 5 hari, tapi sudah dibentangkan untuk pembacaan kali kedua. Betul, itu adalah satu di antara shortcomings, di mana saya lagi ingat lebih kurang 10 tahun dulu, di mana kerajaan telah mengatakan bahawa kita perlu menjadi satu first world parliament. Perlu ada konsultansi dengan stakeholders, perlu ada konsultansi lebih-lebih lagi dengan pengundi-pengundi. Kita ada lebih kurang 11 juta pengundi di negara ini. Apakah mereka tahu mengenai perkara ini? Bukankah mereka berhak sekurang-kurangnya mengetahui apa hakisan kebebasan mereka akan terjadi dengan kelulusan undang-undang yang tertentu ini? 11 rang undang-undang dikemukakan pada 30 hari bulan Mac. Does it make sense? Kalau kita tengok justice, kalau kita tengok apa ya niat parlimen, semua ini terhilang. Saya nak tanya, pengubah undang-undang, saya bukan mensalahkan mereka, saya pun tahu ramai di antara orang lama-lama dulu, tapi saya percaya mereka diberi arahan at the last minute. Jadi maka ini adalah kemukakan pada saat-saat terakhir. Tapi bukankah semua it is on the public domain? Semua tahu bila parlimen akan bersidang sesi ini. Tahun dulu, lebih dari 100 hari dulu telah diumumkan bila schedule parlimen. Bukankah itu kewajipan kementerian untuk mengambil tahu rang undang-undang ini, kalau boleh lebih-lebih lagi di mana rang undang-undang, di mana terlibat satu di antara rang undang-undang yang sangat teruk, hakisan, fundamental right. Ini patut tidak terjadi. Kalau ingin patut memberi lebih masa untuk semua ahli parlimen. Saya sendiri sebelum ini 4 orang ahli parlimen semua peguam yang debate, termasuk Steele. Ya, saya masuk Steele. Saya setuju. Saya rasa semalam bila yang berhormat Steele pun ditanya soalan, kita tergesa-gesa. Not we are not ready, but sometimes menjadi satu on the spot, tak cukup masa.
Segambut, Kapar dan Sungai Petani bangun. Segambut. Ya, Ibu Barat, saya nak minta Ibu Barat, sama ada Yang Berhormat Ibu Barat percaya tak pandangan Majlis Peguam tidak diminta dikonsult oleh kerajaan sebelum rang undang-undang ini dikemukakan. Kalau sekiranya Yang Berhormat Ibu Barat percaya tidak, apakah pandangan komen Ibu Barat mengenai comment consultation from Buckhouse was not sought before the bill? Saya sebelum ini saya ada beritahu stakeholders tidak di perbincangan. Itu saya setuju bahawa Bar Council tidak langsung. Tapi kalau kita tengok spirit of the constitution, kalau kita balik kepada tahun 74, sebelum itu ada dalam Akta Undang-Undang Legal Profession Act di mana semua rang undang-undang perlu dirujuk kepada pandangan Majlis Peguam, kerana mereka ada ramai di antara mereka fasih, expert, experience, maka pandangan mereka sekurang-kurangnya bukankah ini boleh dibuat pada masa sekarang. Nampaknya saya minta maaf lah, nampaknya kementerian dan lain-lain orang sangat sombong. They know all or they pretend to know all. Yang Berhormat Kapar. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ibu Barat. Yang Berhormat Ibu Barat, sejak hari Isnin kita ada Menteri Dalam Negeri menggunakan laporan tahunan Lembaga Pencegahan Jenayah Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 untuk menjawab beberapa soalan daripada pembangkang kat sini. Tapi dia juga bersambung dan memberitahu bahawa buku ini telah diletakkan di atas meja kita. Kita sepatutnya dah baca, kita sepatutnya dah teliti, dan bila bahas, kita kena bahas. Tapi perasan ke Yang Berhormat bahawa hari ini baru letak kat sini? Betul. Saya rasa Kementerian Kelang Kabut dalam luluskan undang-undang beberapa hari ini. Tak ada kajian yang betul, tak ada, sampai buku baru sampai Datuk Seri. Bermaksud 2 hari yang lepas perbahasan kita. Macam mana kita nak bahas? Mengapa tergesa-gesa? Mengapa terburu-buru? Saya tak nak spekulasi lah agenda ni. Datuk Seri, saya dengan rasa kecewa membawa perkara ini ke perhatian Datuk Seri Speaker. Terima kasih. Sungai Petani bangun Yang Berhormat. Just 1 minute saya jawab kepada Kapar. Saya pun heran sebenarnya pagi ini saya nampak tak ada masa langsung untuk baca. And kalau look at the substance, di luar main cantik, nipis sangat. dalam semua gambar-gambar cantik. Ada isi. Isi kandung yang mustahab tidak ada. Dan ini ada satu di antara yang perlu diambil perhatian oleh kementerian supaya dikemukakan report-report macam ini seberapa awal yang boleh. Kalau boleh hantar kepada kami sebelum permulaan persidangan parlimen, itu lebih baik. Ya, seperti itu. Datuk Speaker, terima kasih. Boleh Datuk Speaker? Ya. Ibu Barat, saya nak tanya Ibu Barat, semasa menjawab Timbalan Menteri semalam mengatakan bahawa ada di antara section-section yang kita bincangkan semalam, contohnya dalam membincangkan Undang-Undang 4/2015 Kanun Keselesaan, malah Timbalan Menteri pun agak bersetuju dengan pandangan-pandangan kita. Ada section-section itu terlepas pandang, dan malah Timbalan Menteri menyebut bahawa beliau akan berbincang dengan AG kenaan beberapa section yang agak tidak begitu cantik dan harus diperbaiki. Jadi ini memberikan konotasi Barat seolah-olah menteri ataupun kementerian sendiri mendapat undang-undang ini juga dalam keadaan tergesa-gesa. Kerana menteri pun baru sedar bahawa ada isu-isu yang harus dibangkitkan dan harus diselesaikan sebelum ia dibawa ke parlimen. Jadi andaian kita, mungkin juga andaian orang di luar, maknanya mereka yang berada di pejabat AG ini, sama ada yang pertama tidak melaksanakan tugas dengan begitu pantas, atau kedua mengambil sesuatu arahan dengan keadaan tergesa-gesa, menyebabkan rang undang-undang itu dibawa ke sini dan memaksa kita berbincang dengan keadaan masa yang terlalu padat, sempit, dan akhirnya
kita terpaksa membuat keputusan. Akhirnya yang akan efek ialah mereka yang di luar, rakyat jelata. Apa pandangan Ibu Barat tentang hal ini? Saya setuju sepenuhnya kepada pandangan Sungai Petani, dan sebenarnya saya pun nak cakap mengenai perkara tergesa-gesa. Nampaknya dengan lebih baru 30 hari bulan Mac membentangkan first reading, menunjukkan satu perbuatan tergesa-gesa oleh kerajaan. Nampaknya ada udang di sebalik batu, kerana dengan seberapa cepat, it doesn't matter, Parlimen menjadi satu rubber stamp kerana ada brute majority, ada majority dengan Barisan Nasional, maka tak apalah, just a show dalam Parlimen Tak bahawa Kita bukan rubber stamp ya, Muhammad. kita rubber stamp, Bukan. rubber stamp. Oh, chop nasional. Bukan chop Cok juga. Barisan Nasional, minta maaf, betul. Parlimen bukan pakai cop dalam juga, Muhammad. Parlimen Malaysia adalah cop Barisan Nasional. Saya katakan demikian kerana Ini yang kalau berhak betul, Ibu Barat memalukan diri sendiri kalau macam ni. bukan, kalau betul saya tak kisah. Kalau malukan so what? What's wrong? Kalau rubber stamp, saya mengaku saya ini tak rubber stamp. nampak kita rubber stamp sebab dus yang tidak baik. No, rubber Betul stamp lah. Barisan Nasional itu saya cakap. it's not Kita that one. kita bantah. No, yang berhormat kena bertangan semestinya akan setuju. Kalau satu rang undang-undang sedemikian, Pernah satu ketika rang undang-undang dibentang, kita lihat menganiaya rakyat, kita tidak setuju. ini kalau Undang-undang ketum ya, Muhammad. kalau kita tengok klausa 4, klausa 8, when a person is convicted for one trial of any two or more offences, the court shall not order the sentences of imprisonment to run concurrently. Fundamental change of rules and principles. Sangat aneh, is very unusual. Tapi dibentangkan juga. Dan lepas tu semestinya diluluskan, disokong oleh Barisan Nasional. If it is not rubber stamp, what it is? Ya, Ibu Barat. Chop rubber stamp. Segambut. Ya, Ibu Barat. Sini, sekambut. Ya, saya setuju dengan amendment to section 282 CPC. Dia katakan dengan izin Datuk Yang Dipertua, when a person is convicted at one trial, perkataan yang penting one trial of any two or more offences, the court shall maksudnya kena, mesti, dihendaki, shall not order the sentence of imprisonment to run concurrently. Maksudnya dalam satu bicara itu accused, itu suspect disabit kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan. Pada masa sekarang biasanya itu hakim akan bagi masa jalan serentak. Tapi kalau amendment yang baru ini tidak boleh. Mandatory shall, maksudnya kalau 10 tahun 2 kesalahan dia dapat 20 tahun, kalau 3 kesalahan dia dapat 30 tahun. Ini tidak ada. Akta jenayah mesti mau encourage untuk mengubah, bagi itu orang yang salah tukar jadi orang yang baik. Tapi kalau amendment ini diluluskan, orang jahat masuk 30 tahun keluar lebih jahat. Ya, ini kalau saya minta dewan ini, saya minta dewan ini, kalau nak bukti kepada Ibu Barat, dewan ini bukan rubber stamp, silalah bantah akta ini. Boleh? Segambut, saya setuju kepada pandangan Segambut. Mungkin kita boleh lontar challenge kepada Barisan Nasional, memandangkan ada beberapa klausa yang tak masuk akal, is against new rules of natural justice. Seperti yang saya katakan, kes yang saya kemukakan di mana Hakim Raja Azlan Shah telah memberi pandangan beliau, separation powers, encroachment into the province of the court, tidak ada diskresi langsung dengan hakim-hakim. Kalau kita kata Parlimen ini Barisan Nasional punya rubber stamp, court will become bukan rubber stamp, a cement. Cannot say anything, macam tutup mulut, menjadi puppet, nothing can be said. Kerana ada undang-undang, saya terpaksa ikut. Balik mana? Pasal salah ini gila kuasa lah. Duduklah, kamu sudah jadi Timbalan Menteri, cukuplah, tutup mulut. Tak layak cakap apa? Ya, Mat, tak payah bergaduh ya, Mat, teruskan ucapannya. Ya, si Putih bagaimana? Ya, terima kasih Datuk Speaker dan Yang Berhormat Ibu Barat. Bila Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri
bersama dengan beberapa ahli parlimen termasuk saya dalam select committee yang mengkaji Penal Code dan Criminal Procedure Code, dan kami pernah melawat New Zealand dan juga Australia Parliament, dan kami mendapati di Parlimen di Australia ia ada satu standing committee yang maksudnya yang komiti itu terdiri daripada ahli parlimen dan juga pegawai kerajaan. Mereka dengan pandangan daripada NGO, daripada orang ramai mengenai kanun keseksaan dan kanun tata cara keseksaan sepanjang tahun, dan supaya mereka tahu apakah feedback daripada masyarakat, dan mereka meminda undang-undang mengikut kehendak dan juga keperluan masyarakat. Tapi kita lihat di parlimen kita ni, walaupun Datuk Speaker tidak setuju yang kita ni rubber stamp, memang rubber stamp hanya dibentangkan tak sampai 10 hari kita sudah bahas, dan kita lihat yang awal malah kita bahas sampai 9.30, macam hari itu bila kita tidak setuju pota, dia stop the clock sampai 2.30 pagi. Ini cara kita meluruskan undang-undang yang penting, yang mengadakan impak yang begitu serius terhadap masyarakat kita. Kalau ini bukan rubber stamp, parlimen kita ini bukan rubber stamp, apa lagi itu? Cok. Ini cok barisan nasional. Jadi saya rasa ini saya rasa kalau kita nak jadi negara kita ni adanya first world parlimen, first class timbalan menteri. Jadi timbalan menteri tak boleh bahas dan gaduh macam tu duduk dekat sana. Ya, first class opposition member sekali lah. Ini memang first class. Ini memang first class. Yang Ibu Barat semalam sehingga sekarang dia baca begitu banyak dokumen. Jadi apa yang di sebelah sana macam ayah. Saya tak mahu gunakan apa yang ikut suka hati yang kurang manis lah, supaya kurangkan standard saya dengan timbalan menteri tersebut. Dengar baik-baik. Tak dengar dia akan ulang balik. Dua hal yang dikatakan oleh si Putih. Nombor satu adalah di mana kita semua satu select committee yang telah pergi ke Australia mengadakan consultation, di mana si Putih pun ada. Saya percaya timbalan menteri dalam negeri dan juga lain-lain banyak ahli parlimen yang telah pergi. Jadi soalan yang terwujud dari perbincangan itu, Datuk Betul, adalah apa yang kita telah pelajari dalam hal tersebut. Beberapa ahli parlimen telah mengemukakan di parlimen ini bahawa parlimen menjadi satu tempat di mana perbincangan, consultation lebih baik ke dengan pihak-pihak stakeholders, seperti yang dikatakan oleh Segamut dan sebagainya, di mana kita perlu pandangan seperti Bar Council, seperti ahli-ahli parlimen yang terlibat. Walaupun yang berhormat timbalan menteri dulu menjadi deputy speaker, sebenarnya mungkin satu di antara yang kita perlu buat, bahawa kita tidak perlu berfungsi dalam full committee, perlu ada separate committee untuk mendapat pandangan supaya kita boleh menghalusi apakah rang undang-undang, apakah terma-terma dalam rang undang-undang, apakah kena mengenal dan far-reaching effect mengenai rang undang-undang yang dikemukakan. Perkara yang kedua yang dikatakan adalah mustahak juga. Saya harap kita semua belajar bahawa kehendak rakyat adalah lebih mustahak dari apa yang dibentangkan. Kita tak perlu jadi satu rubber stamp. Kita bila si Putih mengatakan rubber stamp, saya pun ada menyentuh mengenai perkara tersebut. Rubber stamp setakat di mana kita datang ke parlimen menjalankan tugas, mendapat arahan dari whip, lebih dari whip dari kerajaan, di mana di mereka ada majority, maka semua undang-undang yang dibentangkan diluluskan. Walaupun dalam hati ada ramai di antara ahli parlimen di sebelah sana memberi sokongan indirectly, bantah kepada rang undang-undang ini, that's meaningless. Dan ini kita semua memberi satu pengajaran, satu message yang salah kepada pengubah undang-undang, kepada pegawai negara, kepada kementerian, kepada kerajaan. Mereka perlu mengambil iktiar, lebih arif dalam perkara ini. Nombor satu, mengemukakan rang undang-undang ini seberapa awal yang boleh, kalau boleh sebelum sesi mula, kerana ini menunjukkan bahawa tidak ada apa-apa rang undang-undang yang tergesa-gesa dibuat pada last minute. Nombor dua, memberi ruangan kepada stakeholders,
dan ada orang-orang untuk memberi pandangan mereka, dan juga kepada ahli parlimen, bukan juga untuk memberi quality debate dalam parlimen, tetapi juga memberi pandangan-pandangan yang munasabah supaya bila kita membentangkan pemindahan kepada rang undang-undang ada meaning, ada makna. Itu adalah satu di antara perkara yang kehilangan pada akhir hari ini. Kalau kita tengok 10 tahun dulu, itu lebih baik. Ya. Saya mencelah. Tuan Speaker, celahan. Saya rasa apa yang cuba dibangkitkan oleh Ipoh Barat sebenarnya kembali kepada tugas dan fungsi ahli-ahli parlimen di sini. Di mana setujukah Ipoh Barat bahawa bukan sahaja rang undang-undang ini, tetapi seharusnya keseluruhan rang undang-undang yang hendak diperkenalkan atau dipindah perlu melalui proses konsultasi di mana pihak yang berwajib, yang ada kepentingan perlu memberi input, dan kemudian di sini yang kita telah beberapa kali suarakan, perlu wujudnya satu jawatan kuasa khas bagi membincang rang undang-undang yang ada dan melihat apa kekurangan-kekurangan, kemudian diajukan sebagai cadangan daripada komiti ini dan dibuat konsultasi di publik, dan kemudian baru sampai di sini kita berbahas dengan satu rang undang-undang yang berkualiti. Dan saya bersetuju dengan pandangan Ipoh Barat, jika tidak ada infrastruktur ini, maka tidak ada siapa yang boleh menyalahkan bahawa persepsi parlimen ini hanyalah rubber stamp. Terima kasih. Bagus pandangan Yang Berhormat Para Bunta. Saya ingin hanya petik satu pandangan yang akan menjawab soalan perkara yang dibangkitkan oleh Para Bunta dengan izin. The first step is a solution should be found from all the organs of state to undergo a paradigm shift and recognize the primacy of individual over the community. This is simply because the most basic unit of a community is the individual. The protection of a community can no longer be used as an excuse to curtail the fundamental liberties and protection that an individual is entitled to. It is therefore fallacious to argue that the operation of an individual will result in a healthier and safer community. Apa maknanya adalah di mana kita membawa undang-undang ini, di mana saya khawatir, saya setuju bahawa as a matter of principle bahawa orang-orang jahat, orang-orang yang menyebabkan kesalahan, tindakan perlu diambil. There is no question about it. Tapi sekurang-kurangnya there must be rights. Why do I say rights? Kerana it is the state against the individual. Individual dia tidak ada bargaining position. Dia tidak boleh menanya lebih dari apa yang diberi oleh kerajaan, yang diberi oleh kementerian. Maka itu adalah kewajipan oleh sesuatu kerajaan, kewajipan oleh kementerian supaya memperkasakan hak kepada hak asasi seseorang individu. Kalau kita tengok betul-betul dalam rang undang-undang yang dicadangkan, every proviso di sini adalah untuk mengurangkan, menghakiskan hak seorang rakyat. There's no doubt about it. Yang Berhormat Timbalan Menteri perlu mengaku bahawa ini adalah pada the intention dan niat dalam rang undang-undang ini sangat serius. Kuala Terengganu Bang. Terima kasih Speaker dan Pak Barat. Saya nak mengingatkan bahawasanya Parlimen kita ini berasaskan juga kepada sistem United Kingdom yang mempunyai lebih kurang 160 hari Parlimen setahun. Kita tidak pun sampai separuh daripada hari-hari yang disebut tadi, dan bagaimana kita boleh ada satu perbahasan atau sistem perbahasan yang mempunyai mutu yang tinggi dan juga yang dapat mendalami isu-isu yang dibentangkan menggunakan intelek. Tetapi hari ini sedihnya kita banyak berbahas di sini dengan mengejek-ngejek dan memanggil nama atau name calling dan tidak menggunakan intelek yang sepatutnya. Dan inilah ya hakikat sebenarnya apabila kita tidak menggunakan sistem parlimen ini sebaik-baiknya, kita tidak dapat mengadakan satu sistem yang dipandang tinggi dan dihormati oleh orang ramai. Dan satu lagi yang saya nak tanya Ipoh Barat, adakah
apa-apa perubahan atau kesan daripada appointment Datuk Paul Loh, Mr. Transparency International, sejak beliau dilantik sebagai seorang menteri. Saya nampak kita banyak menjurus ke belakang atau regresif daripada pergi ke hadapan. Apakah pandangan Ipoh Barat? Terima kasih. Dua perkara yang telah dibangkitkan oleh Kuala Terengganu. Terima kasih. Datuk, mengenai perkara pertama, kita semua tahu bahawa bila Parlimen UK berfungsi untuk lebih 160 hari, banyak lagi di mana komiti-komiti ini bertugas pada selalu. Tetapi di negara kita hanya Parliamentary Select Committee yang bertugas semasa Parlimen bersidang atau tidak. Tidak ada komiti lain langsung. Tidak diberi keutamaan oleh kerajaan kerana kerajaan takut, kerajaan rasa bahawa jika ada komiti-komiti tersebut, ia akan menyebabkan menteri-menteri perlu menghadiri, menjawab kepada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen dalam komiti tersebut. Seperti di negara India, di mana speaker pun semestinya ada pergi. Ramai di antara speaker kita, saya pun sendiri ada pergi, di mana bila kita tengok di sistem di sana, 520 lebih ahli Parlimen, 1.2 bilion masyarakat dengan lebih kurang 800 juta pengundi. Bermakna Parlimen perlu bersidang 24 jam pun tak cukup. Tapi not even half. Dia ada semua komiti-komiti yang berfungsi efektif, dan itu adalah first world Parlimen yang kita perlu. Itu menjawab soalan kepada YB Kuala Terengganu, di mana tidak ada reaksi. Kita cakap dengan telinga kanan, telinga kiri dia keluar lah. Nothing is been taken into account. Kerana itu mensusahkan ahli parlimen di sebelah sana atau menteri-menteri, maka mereka don't want to have a shift in the thinking. Blue Ocean Strategy dan sebagainya, all lip service diberi di negara ini. Ini adalah satu di antara perkara yang dibangkitkan. Mengenai Senator Paul Loh, betul, sebelum jadi menteri he is no to kerajaan. Lepas jadi menteri di kerajaan dia menjadi yes man. Itu beza dia. Itu saja, lain tak ada apa-apa. Before menjadi menteri, everything was wrong by the government. Lepas jadi menteri, everything is right by the government. Jadi itulah standing seorang senator yang menjadi menteri. Itu kejayaan beliau, dan menjadi standard di negara ini, menunjukkan bahawa perlu menjadi menteri atau perlu menjadi ahli di sebelah sana, maka semua perubahan, criticism, thinking will change. Itu satu di antara kecacatan yang ada di negara ini yang perlu diubah. Betul. Saya nak tahu kenapa ini sangat lambat diberi kepada kita. Kenapa ia baru dan tak cukup masa untuk membaca perkara ini. Tapi saya boleh halusi sedikit yang saya telah halusi. Saya ingin kalau kita baca section di mana rang undang-undang ini, di mana telah di semalam Bukit Dulu mengemukakan mengenai hal the special evidence of report by an expert on matters relating to organised crime group. Betul. Yang tak boleh kita elak tetapi perlu membuat pengakuan adalah di negara ini sekarang ramai di antara yang ditembak mati, mati di lokap, dan gangsters adalah dari masyarakat India. Adakah undang-undang ini yang diluluskan boleh mengatasi masalah tersebut? No way. Nothing will change. Kata dia. Kenapa? Because on the root issue tidak diambil perhatian. Sebelum ini Komisioner Amar Singh, saya percaya nama dia Amar Singh, ada pernah tulis satu buku mengenai hal ini. Ada pegawai-pegawai kerajaan baca buku itu, apa yang difahamkan, apa yang ditujukan oleh Komisioner Amar Singh sedalam-dalamnya mengenai perkara tersebut. Mengubah undang-undang
untuk menyenangkan prosecutor untuk menang kes dalam court. Itu saja. Make it life as easy as possible for these acrobats and robotopic to come to court, present the case, menang subsequent. Itu for purpose of statistics. Ya, terima kasih. Saya minta izin Yang Berhormat Ibu Barat dan ada yang dipetul. Saya nak tumpang satu pertanyaan dalam pembahasan Ibu Barat. Ya, soalan saya kepada Kementerian Kerajaan adalah, adakah Kementerian bercadang atau sanggup membubuhkan satu Law Reform Commission? Law Reform Commission yang ahli-ahlinya ada daripada NGO, ada daripada sebelah sini pembangkang, ada daripada wakil-wakil daripada majlis program, daripada AG Chambers dan sebagainya, pihak polis, MACC, sebagainya. Law Reform Commission ini sangat mustahak. Ia adalah penting sebelum apa-apa hasil akta jenayah ditebur di Dewan ni. Mesti melalui Law Reform Commission. Jadi soalan saya, adakah kerajaan bercadang sanggup membubuhkan Law Reform Commission? Jawapannya ringkas saja, ya ke atau tidak? Terima kasih. Ya, tapi tak boleh. Ya, kerana itu hasrat kita. Tak boleh kerana itu yang akan dibuat oleh kerajaan sebelah sana. Kita bukan perlu Law Commission, kita perlu Raw Commission, RAW. All raw, take the law raw, masak cukup-cukup, faham sendiri sebelum dibawa ke Dewan. That is what we yang perlu. There must be a mindset change dalam negara ini. Baru kita boleh tengok rang undang-undang ni. Sebelum ni saya ada bangkitkan perkara. Saya tengok Batu kawan ya, Mat. Batu lawan. Kawan. Oh, kawan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Ibu Barat. Saya ingin bertanya pendapat Ibu Barat. Beberapa bulan yang lalu kita baca dalam surat khabar berhubung dengan isu-isu kes tembak-menembak di antara geng-geng di Pulau Pinang, di Selangor. Dan headline dalam surat khabar menyatakan kes-kes tembakan ini adalah di antara geng-geng dalam turf war dengan izin. Soalan saya hari ini dan pendapat Ibu Barat, mengapa pihak polis benarkan geng-geng ini terus membarah sampai dengan izin? Turf war exists. There's a turf for gangs in this country. So you allowed it to propagate dengan izin sampai peringkat the newspapers can say it's because of turf war. So when the police know that there are already turfs that are governed or controlled by gangs, they have kept silent and allowed these shootings to take place. Apa pandangan Ibu Barat berhubung dengan isu ini? Terima kasih Yang Berhormat YB. Sebelum saya jawab soalan itu, saya teringat bahawa perkara yang lebih mustahak adalah di mana special branch, kegiatan special branch di negara ini. Mereka semua tahu. Dia tahu apa yang kita akan buat hari ini, akan buat esok dan lusa. Lusa saya belum ingat lagi apa saya nak bukan. Dia sudah tahu. They know. They are expert gathering of intelligence, lebih-lebih dari mengenai hal ehwal pembangkang. Kenapa saya kata sedemikian? When we have press conference atau apa-apa, you can see the familiar cases. Dan ini satu di antara perkara yang diketahui, ditahu oleh umum. Jawab kepada soalan Batu Kawan. Yes? Itu saya bangkitkan. Adakah orang undang-undang ini akan menghapuskan gangsterisme di negara ini? Very good language use. Sigma, all these are experts in your department yang membuat ni. Mungkin mereka terlibat atau tidak secara langsung atau tidak. Tapi bolehkah hapuskan? Nothing lah. In terms of statistik pun cakap kasih tembak mati habis. Boleh gulung lah, Mat. Boleh. Sedang gulung dari semalam. Itu betul. Ini berkaitan sedikit. Sorry, minta penjelasan. Ya, Ibu Barat, ini saya nak tanya Ibu Barat. Menurut laporan yang ada hadapan meja kita semua ni, terkandung secara keseluruhan indeks jenayah negara telah menurun semenjak bermulanya bidang keberhasilan NKRA lah siaran dengan bracket. Hanya terdapat peningkatan dalam jenayah berat dan jenayah terancam. Jadi saya nak tanya Ibu Barat ni, apakah keperluan kerajaan sekarang to rush through this amendment now which is so thick
within like one day. Apakah keperluan untuk buat demikian? Dan jika kita lihat dalam ini, antara terkandung dalam pindangan ini, activity detrimental to parliamentary democracy, hukumannya sampai 20 tahun penjara. Ini adalah satu sangat-sangat serius. Amendment is very serious. Kenapa kita tidak bincang, kita tidak memperhalusi semua peruntukan dalam ini sebelum kita push through this whole amendment? Ya. Apakah keperluan itu? Terima kasih Hipotemo, very good. Kerana analisis tadi dibuat, mungkin ada masa untuk yang berhormat Menteri untuk menarik balik rang undang-undang ini, kerana menunjukkan bahawa tidak ada sebab-sebab tertentu, menunjukkan bahawa mungkin selepas rang undang-undang ini diluluskan, peningkatan jenayah kerana orang tak suka kepada rang undang-undang ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh yang berhormat Ibu Timur sangat jelas menunjukkan, jika statistik kerajaan sendiri menunjukkan bahawa ada penurunan kes-kes jenayah di negara ini, maka all the more reason supaya kita tak perlukan rang undang-undang ini. Tapi kalau kita tengok halusi rang undang-undang ini sedalam-dalamnya, menunjukkan satu perkara, iaitu nombor satu, menghakiskan rights of the individual. Dalam ini, Datuk Lebih Tua, saya ingin, kita semua tahu peguam-peguam di mana kalau pergi ke mahkamah, menunjukkan peranan yang dimainkan oleh public prosecutor, DPP dan sebagainya. Saya ingin petik dari kes R against Sittingcombe sedikit, di mana mengatakan bahawa peranan public prosecutor, peranan Attorney General adalah sebagai trustee bila memperolehi barang kes dari mana-mana individu. Itu bukanlah hak prosecutor. Saya baca dan ini akan memberi dengan jelas dengan izin. The fruits of investigation which are in the possession of the counsel for the crown, counsel for the prosecutor, are not the property of the crown for use in securing a conviction, but the property of the public to be used to ensure that justice is done. The principle has been accepted that the search of the truth is advanced rather than retarded by disclosure of relevant material. Dan tidak disclose material dan sebagainya mengakibatkan miscarriage of justice. Semasa rang undang-undang membawa pemindahan kepada Seksyen 51A, apa yang the reality dalam mahkamah, walaupun membawa rang undang supaya pihak sebelah sana dalam kes-kes akan memberi semua dokumen-dokumen berkaitan dengan kes, tidak dibuat oleh peguam negara. Diberi semasa. Sebenarnya hakikat rang undang-undang tersebut 51A adalah kemukakan dokumen-dokumen atau eksibit-eksibit sebelum perbicaraan, tetapi semasa perbicaraan lagi menjalankan investigasi, lagi masa itu hanya memberi dokumen-dokumen dan barang kes menunjukkan bahawa kesediaan oleh public prosecutor. Betul betul. Akhir sekali saya ingin tambah sedikit saja. Dalam membawa rang undang-undang ini, kita perlu ingat bahawa apa yang dikatakan oleh masyarakat India di negara ini, di mana sangat marah kepada kegiatan gangsterisme, sangat teruk, kata ni betul. Saya dapat banyak aduan di itu. Habiskan. Saya habiskan. Pasal selepas Ipoh Timur merujuk kepada ini, saya baru tengok ada berkaitan. Saya terpaksa baca dan hujah semasa, all in, 2 in 1. 3 in 1 itu Nescafe Dasar yang lain pun dah hujah. Ya, macam mana bang hujah kalau dokumen-dokumen yang sangat penting ini hanya dihantar kepada hari akhir, nasib baik segambut cari jalan dan menunjuk, dan ahli parlimen Ipoh Timur baru. Saya nak tunjuk tahanan. Ahmad, sebelum baca tu duduk dulu sebentar, Ahmad. Ada tamu ya. Hadirin yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa hadir bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini ialah Mr. Joyda Jamso, pengurusi Public Accounts Committee PSC Malaysia, Bhutan dan delegasi. Pada Mr. Joyda, Dewan ini mengalulukan kehadiran beliau dan delegasi ke Dewan Yang Mulia ini.
you, members of Parliament of Bhutan. I hope you have an enjoyable stay here. One of the most beautiful and wonderful countries of the world. Only the rights of the individuals is going down a bit. Tak perlu. Oh, tak boleh. Cannot say. Must say all good about Malaysia to others. Tak perlu macam tu, Yang kita hormat pada pelawat kita yang hormat. Speak the truth and shame the devil. Dalam Dewan tak boleh cakap mana tempat lain mau cakap. Ya, habiskan yang Dalam buku merah ini yang main cantik ini, laporan tahunan apa saya pun tak tahu. Tapi di sini ada tunjuk peratusan di mana tahanan mengikut kaum. Masyarakat Melayu 37%, masyarakat masyarakat Melayu 37%, masyarakat Cina 3,4%, masyarakat India lebih kurang 17%. Dan ini menunjukkan bahawa ramai di antara masyarakat yang terpinggir yang adalah dari masyarakat India di mana terlibat dalam kes-kes kriminal, di mana Batu Kawan telah dengan khusus mengatakan turf war dan sebagainya. Saya harap tindakan diambil untuk mengatasi masalah ini kerana sangat serius di antara di masyarakat India, di mana bukan saja the highest alcoholic rate in the world, in the country, highest single mothers, highest unemployed, highest drop out from school, dan semua ini berkaitan dengan masyarakat India. Dan this is the core of the issue di mana kita dapat ramai di antara masyarakat ini terlibat dalam gangsterisme dan tidak ada apa-apa walaupun menunjukkan bahawa evidence of report by an expert on matters relating to organized criminal report menunjukkan, saya baca betul, saya khawatir, notwithstanding any other written law where evidence or report is given by an expert on the activity, structure, ritual, ceremonies, hand sign, insignia, characteristic of an organized criminal group or any other matters relating to an organized criminal group, the court shall admit the evidence as conclusive proof of the facts. Tak perlu mahkamah lah. Lebih baik sertifikat itu hantar mereka ke dalam penjara. Nothing for the court to take part. This show, Dato' Yang Bertuah, akhir sekali, di mana encroachment into the discretion of the mahkamah. Ini yang kita perlu berhenti. Kita perlu beri perhatian kepada bidang kuasa mahkamah, lebih-lebih lagi bidang kuasa hakim-hakim di negara ini. Percayalah, mereka arif, mereka faham apa yang patut, yang boleh diambil kira. Maka perkara-perkara ini ada satu di antara kehakisan human rights kepada accused dalam negara. Terima kasih, nandri, wanakkam. Berbarak. Macam sini. Oh ya, ada Habis dah yang Muhammad Kinda boleh sedikit. Dia belum dulu lagi. Terima kasih. Kalau kita ada terlepas terbang dah Muhammad. Ya, sikit saja. Dah, duduk dah. Kita tangan. Ya, Yang Berhormat, apa ini Datuk Bertuah, saya pun apa ini ingin turut mencelah. Orang baru mukadimah ya. mencelah dulu sebelum mula. Baru mukadimah. Jadi sebetulnya memang negara kita ini memerlukan undang-undang, memerlukan juga peraturan. Dan saya sejak kemerdekaan ini saya melihat kita telah meluluskan akta anti keganasan, kita telah meluluskan akta anti keganasan luar negara. Ini penting. Tetapi dalam negara kita ini kita harus menghormati separation of authority itu, power, separation of power. Kalau kita divide sendiri, divide and rule, rasa saya itu sudah bercanggah dengan pendirian kita. Sebab itu tadi saya bercanggah dengan Ibu Barat. Saya kata parliament is not a rubber stamp. Siapa kata kita rubber stamp? Saya terus terang, mana akta yang saya rasa saya tidak selesa, rakyat tidak selesa, bagaimana kita akan bantah. Sebab itu saya berdiri di sini. Saya ingat lagi, akta yang sama ini dibentang pada 2013 dan kita minta ditarik balik untuk disemak dan diperbetulkan. Tetapi akta yang sama dimasukkan untuk kita bahas. Jadi saya seterusnya saya tidak boleh menerima akta yang sebegini. Ini penuh penganiayaan, terus terang. Di mana kesalahan aktiviti detrimental to parliamentary demokrasi kena 20 tahun. Ini betul-betul ini tidak bolehlah. Jadi saya memintalah
kementerian menteri kita ahli-ahli Lambung dan Putatan, kita tidak dan selesai. pengarang Ya. belakang. Sila Tuan. Ya, pasang mic ya, Mat. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya tertarik dengan tiba-tiba carahan daripada ucapan daripada Yang Berhormat Ketua Pertanian itu seolah-olah kita betul-betul ni tak setuju dengan Ipoh Barat yang bahawa ni kita ni rubber stamp, ya. Kita bukan rubber stamp. Kita orang pendirian kita civilized society dengan izin. Kita tahu kita mewakili rakyat. Jadi rakyat di sana mendengar Datuk Seri yang bahawa kalau ada undang-undang yang tak begitu disenangi oleh rakyat, kita tolak. Begitu Yang Hormat. Jadi soal bila kita melihat daripada hujah-hujah daripada para peguam, ini pertama kali saya setuju dengan pembangkang. Saya setuju dengan pembangkang bahawa bukan pembangkang, lawyer pembangkang ni. Sama lawyer daripada BN sama-sama kita. Kita punya peguam setiu pun. Saya setuju dengan ada yang sama juga. Saya setuju dengan penggerak, saya setuju. Sebab dia ni adalah mengamal undang-undang. Jadi di sini saya melihat juga, saya turut lambar demi lambar akta ini, saya melihat betul. Saya setuju dengan kita bertangan bahawa banyak kekurangan ataupun yang kita bahas ini, yang kita masih banyak persoalan dalam undang-undang ini. Saya mohon daripada kita, kalaulah boleh di-review balik undang-undang ini. Ya, saya setuju dengan kita bertangan. Terima kasih Datuk Dr. Ketua. Ya. Hakikatnya kita sebuah kerajaan yang beri keutamaan kepada kepentingan rakyat, dan kita tahu bahawa banyak undang-undang yang kita bawa dalam dewan ini semuanya mempunyai hasrat dan impian untuk memastikan bahawa pembelaan kita berikan sebaik mungkin kepada rakyat. Dan tentunya undang-undang yang kita bawa, umpama akta yang meminda kanun tata cara jenayah dan akta kanun tata cara jenayah pindaan 2012 ini, kita berhasrat supaya pembelaan diberi, dan tentunya kuasa-kuasa kepada hakim, mahkamah dan polis mesti diberi supaya keadaan undang-undang itu dapat ditadbir dan dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tidak mungkin undang-undang yang kita bawa ini akan memberi kuasa kepada satu pihak dan satu pihak lagi mendapat kuasa lebih, dan akhirnya undang-undang berkenaan tidak baik dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat dalam undang-undang ini, kita tengok section baru 407B misalnya, pasal 12, kemudian 15, dan juga kalau kita rujuk pindaan section 430, banyak perkara-perkara dalam ini yang nampaknya tidak begitu baik, dan saya bukan bersetuju apa yang dibawa kerana pembangkang bawa perkara ini Ipoh Timur sebagainya, tapi ini atas semangat akta ini dibawa. Sebab itu apakah Kinabatangan juga bersetuju supaya kerajaan melihat semula akta ini, atau ada keperluan untuk ditarik balik dan sebagainya. Ini bagi menjamin supaya kita dilihat sebagai sebuah kerajaan yang mampu dan bawa undang-undang yang begitu baik kepada rakyat. Pandangan Kinabatangan saya